Alhamdulillah, kita bertemu lagi video kedua penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Kita masih lagi dalam bab bergembiralah apabila sakit. Sebelum ini saya telah bacakan sebuah hadis di mana diterangkan bahawa sakit ini adalah salah satu cara menghapuskan dosa-dosa kita. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, tidak semestinya jika seseorang itu sakit ataupun anda sakit, anda banyak dosa. Okay? Dan ini perlu saya nak perbetulkan kerana sebahagian masyarakat kita apabila mereka terdengar musibah yang melanda seseorang ataupun satu kaum ataupun satu masyarakat ataupun satu negara, mulut mereka begitu pantas memberi pandangan tu banyak dosa lah tu. Kalau kita dengar umat Islam di Myanmar yang umat Islam Rohingya yang dizalimi mereka tu banyak dosa tu. Apabila kita dengar umat Islam di Iran ke di Pakistan ke yang terkena musibah gempa bumi, banyak dosa tu. Okey. Ini satu sikap yang perlu dihentikan. Ya, perlu dihentikan. Bukan semua tapi sebahagian, tetapi macam mana pun perlu dihentikan. Ya, sebab apabila orang-orang bukan Islam, perkataan pertama mereka ialah macam mana boleh bantu, sebahagian umat Islam pula banyak dosa dia orang ni. Sebab apabila seseorang ataupun satu kaum ataupun satu negara itu ditimpa musibah, tidak semestinya ia kerana dosa-dosa mereka, tetapi boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka dan Allah memberi ujian kepada mereka. Berdasarkan hadis yang akan saya baca, ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, ada juga dalam buku saya itu, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Hadis nombor 2320. Atau jika ikut penomboran lain 2396 dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazai ma'a izamil balai." Sesungguhnya besarnya, sesungguhnya agungnya balasan atau ganjaran itu bersamaan dengan besarnya atau agungnya ujian yang Allah berikan, ya. Wa innallaha iza ahabba qauman, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum faman radiya falahur ridha waman sakhita falahus sakhatu. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Maka sesiapa yang redha, maka Allah redha kepadanya. Sebaliknya sesiapa yang marah, maka Allah juga marah kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai manusia biasa, apabila ditimpa musibah, ditimpa ujian, dan ujian ni datang memang tak ada appointment. Bukan kita tengah drive, tiba-tiba dapat mesej, lagi setengah jam tayar akan pancit. Okay, memang tak ada. Jadi apabila ujian ini datang secara tiba-tiba, kita sebagai manusia biasa termasuk saya, kadang-kala terus merungut. Kadang-kala dalam perkataan yang keluar tu terus perkataan yang tak baik. Oh damn, oh apa ke, ya. Padahal dalam hadis ini diterangkan hendaklah redha. Maka hendaklah kita biasakan diri, kerana dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Kesabaran itu adalah at the first impact. Ya, sebab ia datang dengan tiba-tiba tanpa disangka-sangka, dan kita sebagai manusia kadang-kadang memang terlanjur memberi reaksi yang negatif. Maka di sini ada peranan di kalangan sahabat ataupun ahli keluarga apabila seseorang itu ditimpa musibah dan dia terus merungut, kita menasihatinya untuk bersabar. Atau lebih baik kita bacakan hadis-hadis yang ada dalam bab ini, ya. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, demi masa sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali mereka yang mempraktikkan 4 perkara. Beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Ya, jadi apabila kita lihat ada seseorang ditimpa musibah dan dia merungut, antara peranan kita yang keempat ialah kita berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita nak sebut sabar boleh, tapi kita bacakan hadis ni pun lagi bagus. Sama juga kalau saya
tiba-tiba diberi ujian oleh Allah, lalu saya marah ke, merungut ke, lalu ada ahli keluarga yang menasihati saya suruh sabar, menasihati saya berdasarkan hadis-hadis ini, amat saya hargai ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesama kita memberi nasihat. Tak apa. Kembali kepada poin asalnya ialah antara sebab Allah SWT menurunkan ujian, menurunkan musibah, bukan semestinya kerana orang itu banyak berdosa, akan tetapi kerana ia salah satu kerana Allah mencintai orang tersebut dan Allah ingin mengujinya. Apabila dia reda, Allah reda. Apabila orang tu marah, Allah marah. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, salah satu ujian ialah penyakit. Kadang-kadang kita dah plan macam-macam. Dah lockdown 2 tahun. 2 tahun ke? Okay, dah lockdown 2 tahun. Tiba-tiba border dah buka. Antara negeri dah boleh. Langkawi travel bubble. Kita pun terus dah booking hotel 3 hari 2 malam. Booking flight apa semua tu. Tengok-tengok hari nak pergi je tiba-tiba sakit. Tiba-tiba pula tak sesuai nak pergi. Kalau buat COVID-19 test mesti fail. Oh, merungut apa begitu ya. Jadi tuan-tuan kena bersabar ya. Sebab apabila Allah menurunkan ujiannya tu, ia tanda Allah sayang pada kita. Dan kita meyakini ada hikmah di sebaliknya yang kita tidak faham. We are unable to grasp at the moment. Kita tak dapat nak mengetahui apakah hikmah tersebut ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, okay, apabila besarnya ujian itu bersamaan dengan besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Sesiapa yang reda, Allah reda kepadanya, dan sesiapa yang murka, Allah murka kepadanya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam hadis-hadis yang moga-moga dengan hadis-hadis ini dapat memberi motivasi kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan apabila Allah menimpakan, Allah menurunkan apa-apa ujian kepada kita. Baik penyakit mahupun yang selainnya. Kita sekurang-kurangnya kita bergembira kerana ada hikmah-hikmah, ada perkara-perkara yang baik di sebaliknya. Baik, sehingga sini dah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.